Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di pagi awal Muharram yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat daripada Allah ini, pertama-tama saya ucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah. Hari yang kita tunggu-tunggu datang untuk kali yang seterusnya, bersempena dengan tahun baru 1427 Hijriah ini. Sesuatu yang kita harapkan, semoga nikmat tahun baru Hijrah ini merupakan satu nikmat yang dapat kita nikmatinya dengan penuh keinsafan dan kesedaran di dalam konteks kehidupan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai umat Rasulullah SAW tidak ada contoh tauladan yang paling terbaik, tauladan yang paling wajar kita ikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini, dalam cuaca yang penuh ketenangan, dalam situasi yang penuh dengan keinsafan, malah sama-sama kita tekadkan semangat, kobarkan semangat kita masing-masing untuk sama-sama kita bermuhasabah, merenung diri terhadap setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Ma'al Hijrah, tuan-tuan, merupakan kemuncak yang paling penting. Suatu kemuncak yang telah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu daripada kita, di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan para alim ulama salafun salih. Mereka telah menjejaki perjuangan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan paling utama sekarang kepada kita ialah semangat Ma'al Hijrah ini hendaklah bertapak dalam naluri diri kita masing-masing. Jangan jadikan Ma'al Hijrah sebagai satu hari sekadar berlalu begitu sahaja, tanpa apa perubahan di dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita bercakap tentang Ma'al Hijrah ataupun sambutan awal Muharram ini, pastinya apa yang akan dapat kita ingati ialah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkatul Mukarramah menuju ke Al-Madinatul Munawwarah. Peristiwa itu telah dirakamkan oleh Al-Quranul Karim dalam ayat yang sering kita baca. Di antara banyak-banyak ayatnya ialah sebagaimana Allah firmankan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, "Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ." Allah SWT telah abadikan hijrah Nabi dan kaitan dengan kehidupan umat Islam pada masa itu. Lalu Allah SWT menyatakan bahawa mereka itu adalah ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang murah daripada Allah Subhanahu wa taala. Isu yang kita nak perlu ketengahkan dalam konteks kehidupan kita ini bukan soal hijrah semata-mata. Kerana hijrah fizikal Nabi daripada Mekah ke Madinah telah selesai dan telah pun selesai. Persoalan sekarang ialah apakah kaitan hijrah dengan kehidupan kita seharian ini. Di mana kita kena ingat bahawa hijrah adalah merupakan pengorbanan. Hijrah adalah merupakan perubahan. Hijrah merupakan perjuangan. Hijrah merupakan pembangunan. Hijrah dalam konteks pengorbanan ialah apabila kita sanggup berkorban terhadap diri kita, terhadap keluarga, anak pinak kita, masyarakat dalam kita melihat perubahan dari aspek fizikal kita, kehidupan kita, sosial kita, sikap dan gelagat kita. Dan hijrah merupakan, disebut sebagai hijrah itu merupakan suatu perjuangan. Kerana perjuangan hidup tidak selesai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perjuangan hidup kita akan selesai sehinggalah kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah selesai kehidupan kita. Oleh itulah makanya hijrah juga dinamakan sebagai pembangunan. Kerana hijrah ini bersifat untuk membangun manusia ke arah akhlak dan moral yang tinggi. Justru oleh kerana itulah kita melihat hijrah merupakan satu amalan yang paling penting, yang paling utama, yang paling perlu kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Banyak persoalan
yang perlu kita timbulkan dalam semangat ma'al hijrah, dalam semangat perubahan sikap akhlak ini. Kerana kita tidak mahu hijrah semata-mata dalam ingatan kita perpindahan Nabi ke Madinah kemudian selesai. Maka kita sambut hanya sekadar ingat kepada sejarah perjuangan Nabi tanpa melihat apakah kaitan dengan kehidupan kita seharian. Banyak persoalan yang perlu kita ketengahkan. Dan insyaAllah dalam kesempatan yang ada di pagi penuh berkat ini saya akan melontarkan beberapa idea yang mungkin menjadi sesuatu yang boleh merangsang keupayaan kita, pemikiran kita, akhlak kita dan kehidupan kita dalam kerangka kita untuk berubah, dalam kerangka kita untuk mencapai matlamat yang telah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah menjadi insan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana persoalan hijrah tuan-tuan melibatkan semua peringkat manusia, peringkat masyarakat, peringkat umur manusia, tidak mengira siapa mereka itu, sama ada golongan yang kecil bahkan di peringkat orang yang paling dewasa. Kalau tidak ada kekuatan hijrah, artinya kita tidak akan dapat melaksanakan perubahan dan perubahan sikap yang baik di dalam konteks peradaban kita. Oleh itulah, apa yang penting ialah sikap gelagat kita hendaklah kita ubah, perangai kita hendaklah kita ubah. Kalau inilah perubahan yang kita tanamkan dalam konteks ma'al hijrah, artinya kita akan berjaya membina kehidupan yang sejahtera, bukan sekarang ini saja, tetapi kehidupan yang abadi, yang sejahtera pada hari akhirat, sesuai dengan semangat ma'al hijrah yang saban hari kita minta tuan-tuan dan puan sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta daripada Allah baik di muka bumi, berhijrah kepada kebaikan di alam akhirat, dan dijauhkan daripada percikan dan sambaran api neraka yang bernyala-nyala. Kita akan menyambung perbincangan kita seketika nanti insya-Allah. Alhamdulillah, pertemuan kita kembali balik kepada persoalan hijrah. Hijrah dalam konteks perubahan sikap dan gelagat. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita hendaklah menyedari dan kita kena maklum bahawa dalam konteks kehidupan seharian kita, pastinya kita kadang-kadang berhadapan dengan sikap-sikap yang kurang baik, yang kurang elok, yang kadang-kadang tak usah kita lebih jauh lah, berdiri kita sendiri. Kadang-kadang timbul dalam sikap-sikap kita ini akhlak yang kurang baik. Kadang-kadang penyakit manusia, penyakit yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai penyakit yang bersifat dalaman, yang mengotorkan hati dan jiwa, dendam, dengki, memarah tanpa sebab dan seumpamanya. Ini merupakan sikap-sikap yang tidak baik, yang ianya disebutkan oleh para alim ulama sebagai as-sifatul madhmumah, sifat-sifat yang keji yang boleh merosakkan hati nurani, perasaan, jiwa dan segala-galanya. Justru oleh kerana merupakan sifat yang tidak baik, maka dalam konteks hijrah, apa yang kita lakukan? Hijrah sikap dan gelagat kita. Kita nak jadikan diri kita sebagai cermin pada orang lain. Dan dalam hal ini Nabi pernah bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang mukmin adalah cermin bagi seorang mukmin yang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahawa soal perubahan sikap, gelagat penting, supaya dengan adanya sikap-sikap yang baik, yang mulia ini akan dapat kita warnai kehidupan kita dengan semangat-semangat yang baik. Dalam masyarakat sebagai contoh, kalau kita dah bersifat-sifat yang baik, akhirnya akan menjadikan masyarakat kita masyarakat yang harmoni, masyarakat yang cemerlang, masyarakat yang gemilang, masyarakat yang tidak ada sifat-sifat yang boleh meruntuhkan kekuatan umat Islam itu sendiri. Hari ini kita lihat dalam konteks masyarakat, perbalahan, pertelingkahan, permusuhan sudah menjadi satu kebiasaan. Masakan tidak, kalau dah timbul dalam hati kita sifat dendam kesumat, dengki mendengki, cemoohan yang tak menentu dan seumpamanya, ini akan menebalkan semangat permusuhan dalam masyarakat. Tidak ada kesepaduan. Sedangkan dalam agama kita, Allah menekankan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Jadi perubahan sikap gelagat ini penting supaya watak kita, gelagat kita adalah cerminan bagi orang yang dapat melihat apakah nilai positif yang ada kepada kita. Saya cuba menukilkan apa yang diungkapkan oleh Syekh Al-Marhum Muhammad Al-Ghazali dalam bicaranya tentang perubahan sikap dan gelagat ini. Katanya bahawa
Kalau kita tidak menanam sifat perubahan dalam sikap akhlak kita, kita selama-lamanya akan berada dalam keadaan yang tidak diberikan rahmat dan bimbingan agama, bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu kadang-kadang tuan-tuan puan-puan sekalian, kita dapat menilai balik. Kadang-kadang mengapa kita ni hidup dalam keadaan tidak keruan, ya, tidak keruan dalam maksud tidak menentu. Kadang-kadang kita dalam hidup ni tak berapa seronok dengan masyarakat dan orang tak seronok dengan kita. Sebab masa dalaman kita itu ada sesuatu yang tak kena. Sifatul mazmumah masih menebal. Jadi artinya dalam suasana ma'al hijrah kita sambut di awal pagi ini yang akan berterusan insya-Allah, tanamkan sikap, tanamkan semangat kita ingin berubah menjadi cermin yang baik bagi orang lain, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya mukmin yang lain. Dalam kerangka lebih jauh, pastinya perubahan sikap yang kita nak tanam ialah dalam konteks kekeluargaan. Kerana kalau kita dapat membina keluarga yang cemerlang, keluarga yang bahagia, keluarga yang gemilang dan terbilang dalam konteks peradabannya, insya-Allah. Sebab itulah saya melihat isu ini lebih pada soal mak bapak itu sendiri. Bagaimana sikap mak bapak dalam nak merubah kehidupannya supaya anak-anak dapat melihat contoh tauladan role model daripada wajah dan kehidupan mak bapak itu sendiri. Sebab itulah maka dalam hal ini kalau kita tak cuba merubah situasi kehidupan sebagai seorang ibu dan bapa yang cemerlang, yang berakhlak mulia, masakan kita dapat membina keluarga yang bahagia, keluarga yang beriman, keluarga yang berakhlak-akhlak yang baik. Kadang-kadang anak kita hilang pedoman, hilang punca. Dia tak tengok mak bapak sebagai contoh, dia tengok role model di luar sana. Yang kadang-kadang role model tidak menentu dalam soal pemakaian, dalam soal gelagat, dalam soal kehidupan seharian. Di mana role model mereka contoh itu, role model yang langsung tidak membawa apa-apa kebaikan, agama, bahkan akhirat sama sekali. Jadi sinilah kekuatan kita. Makna kekuatan kita adalah kalau kita dapat merubah kehebatan, merubah akhlak kita dan sikap kita ke arah yang baik sebagai mak bapak, insya-Allah. Akhirnya, apa yang dapat kita canangkan tuan-tuan ialah baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Kenapa? Kerana anak-anak melihat wajah-wajah mak bapaknya adalah sebagai wajah contoh tauladan dalam apa sahaja situasi keadaan sekalipun. Sebab itu sebutkan tadi, hijrah merupakan suatu perubahan. Hijrah merupakan perjuangan. Kalau kita tak berjuang nak merubah, kita tidak akan ke mana-mana. Akhirnya, apa yang dapat kita hasilkan ialah keluarga yang porak-poranda, yang punah ranah. Keluarga yang hanya sibuk dengan soal-soal keduniaan, yang sibuk dengan hal-hal urusan keduniaan tanpa sama sekali melibatkan di dalam hal-hal keagamaan. Akhlak runtuh, cara hidup binasa, budayanya kotor. Akhirnya apa yang akan berlaku? Kemusnahan akan berlaku. Apatah lagi dalam suasana kita ini. Kita rasa bimbang dengan gejala sosial di kalangan anak-anak remaja kita. Gejala black metal, isu seks bebas, gejala sosial, vandalisme dan pelbagai isu lagi yang kita kena bimbang. Sebab itulah maka hijrah merupakan satu perkara yang amat penting dan bermula pada keluarga itu sendiri, dan mak bapak adalah orangnya yang wajib berubah sebagai role model dalam bimbingan, nasihat dan seumpamanya. Perkara yang menjadi keutamaan juga kepada kita tuan-tuan puan-puan ialah persoalan mengapa kita perlu berubah. Mengapa kita perlu berubah? Apakah ianya sesuatu yang wajib di dalam kehidupan kita? Ya, jawapannya adalah ya, kerana manusia Allah tidak jadikan sebagai insan yang statik. Tapi manusia diberikan Allah kekuatan minda, perasaan, hati dan sebagainya. Dan untuk penjelasan lanjut, kita akan berbicara seketika nanti. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Puan sekalian, kita sedang berada dalam suasana ma'al hijrah. Awal Muharram ini insya-Allah merupakan saat-saat yang paling dinamik di dalam kehidupan kita. Kita bangkit pada pagi dengan semangat untuk berubah. Bukan berubah wajah semata-mata, berubah pakaian semata-mata, tetapi berubah dari aspek dalaman jiwa, itu yang paling utama. Itulah persoalan sekarang ialah mengapa kita perlu berubah. Sebab kita manusia tuan-tuan tidak statik. Allah jadikan kita dengan kekuatan akal, kekuatan fikiran, kekuatan minda. Dan Allah jadikan kita dengan berbagai kekuatan perlu kepada perubahan yang merupakan sesuatu yang tidak mesti kita terima di dalam kehidupan kita. Cuma persoalan yang tinggal kepada kita ialah bagaimana kita nak berubah.
Yang pertama sekali ialah niat kita mesti kita perbetulkan. Matlamat kita perlu jelas. Matlamat awal akhir kita, tuan-tuan dan puan-puan, ialah untuk menjadi hamba yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita betulkan niat kita, betulkan sikap kita, betulkan matlamat di hidup kita, jangan matikan matlamat. Matlamat kita hidupkan. Kita jadikan matlamat sebagai sandaran yang penting dalam kita melayari bahtera hidup yang kita tak tahu bagaimana pangkal hujung pangkalnya nanti. Niat kita mesti kita perbetulkan. Yang kedua, apa yang paling penting ialah kita mesti banyakkan muhasabah di dalam kehidupan seharian kita. Kerana saat yang berubah daripada saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, hari ke minggu, minggu ke bulan ke bulan, tuan-tuan, sesuatu yang tidak akan datang kembali walaupun seketika. Perubahan semalam dengan hari ini sudah tidak akan kembali semula. Kita kena banyakkan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah terhadap diri kita sendiri. Di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita, di mana kealpaan kita, di mana kebaikan kita, di mana keburukan kita, di mana kecuaian kita. Muhasabah tentang anak-anak kita. Apakah benar kita telah mendidik mereka dengan agama? Apa kita hanya sekadar mereka makan dan minum semata-mata untuk soal kekenyangan perut ataupun nafsu semata-mata? Ataupun kita mikirkan tentang hal-hal akhirat mereka, keilmuan mereka, Quran mereka, agama mereka, ad-din mereka, akhlak janju mereka. Fikirkan, renungkanlah tentang sikap kita dengan masyarakat setempat. Apa kita bermusuh dengan jiran sebelah rumah kita dengan sebab-sebab yang kecil-kecil semata-mata, ataupun kita berbaik sangka dengan mereka, su'uzan ataupun suhusnuzan, cuba kita imbau kembali. Apakah kita sentiasa berlaku baik dengan ibu bapa kita sendiri, penghormatan kita kepada mereka? Tolonglah kita bermuhasabah. Bukan saja untuk hari ini, bahkan pada bila-bila masa, kerana muhasabah merupakan landasan untuk kita kembali kepada kebenaran. Sebab itu kata ulama kita, al-muhasabah ialah ar-ruju'u ilal haqi. Muhasabah ialah kembali kepada kita berpegang dengan kebenaran. Dalam kita nak berubah ni tuan-tuan puan-puan sekalian, di antara perkara yang penting ialah kita perlu pada contoh, tauladan, role model di dalam kehidupan kita. Kalau tadi saya tekankan, dalam rumah tangga, role model ialah mak bapa, ayah dan ibunya. Dalam kehidupan kita, persoalan hari ini ialah, kita nak berubah. Apakah kita benar-benar ada role model di dalam kehidupan kita? Apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang hidup di dalam kehidupan kita? Dalam soal pemakanan, dalam soal minuman, dalam soal pemakaian, dalam soal gelagat, dalam soal akhlak, apakah benar Nabi Muhammad menjadi contoh role model kepada kita? Kita kena tanya. Kadang-kadang kita hilang punca. Kita nak berubah, tetapi role model kita bukan Nabi, tapi insan-insan yang tidak wajar kita ikuti dalam akhlak, perangai dan seumpamanya. Ini kesilapan kita. Sebab itulah kadang-kadang kita hanya meratap dan menangis di atas kesalahan kita tanpa kita banyak bermuhasabah, merenung di atas kealpaan dan kecuaian kita. Justru soal perubahan ini wajib. Dan Islam meletakkan bahawa perubahan mesti dilaksanakan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum itu sehingga mereka merubah keadaan mereka. Iaitu termasuk dalam konteks pribadi, masyarakat, bahkan dalam konteks kita bernegara. Allah tidak akan merubah keadaan kita kalau kita tak berusaha untuk merubah kekuatan yang ada kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi berkata bahawa dalam kita nak berubah, tuan-tuan, kita ada kekuatan. Kekuatan yang paling besar ialah kekuatan berasaskan ilmu. Orang tak akan berubah kalau tak ada ilmu. Tak mungkin, ya. Tak akan berubah kita kalau tidak dengan sebab ilmu yang kita miliki. Sebab itulah yang pertama ialah kekuatan perubahan berlaku dengan sebab ilmu. Dan yang kedua, perubahan berlaku dengan sebab keyakinan. Kita ada keyakinan yang kuat, kita nak berubah. Yang ketiga, perubahan berlaku dengan keazaman yang mantap. Orang saban tahun bina azam. Tahun baru ini pun dah berapa orang, dah berapa ramai orang kita tanam azam. Tapi apa azamnya? Awal Muharram pun tanam azam. Dalam Islam, keazaman tidak mengenal usia, tidak mengenal masa. Keazaman dalam Islam berlalu dalam kehidupan kita setiap saat dan ketika. Apatah lagi azam kita ialah sebagaimana yang kita diajar dalam kita bersolat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah keazaman yang saban hari kita sebut
berubah demi kerana Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyangku, dalam ibadatku, dalam kehidupanku, bahkan saat kematian sekalipun. Lillahi Rabbil Alamin, hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya pengorbanan ke arah perubahan adalah perlu. Hijrah adalah pengorbanan yang berterusan. Kalau kita nak berhijrah, maka hijrahlah dengan asas-asas yang diajar oleh agama kita dalam konteks di mana kita berjaya membina kehidupan yang lebih gemilang dan terbilang demi untuk kita mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang paling akhir yang saya nak timbulkan di pagi yang penuh keberkatan ialah, apakah hijrah yang kita nak lakukan ini adalah merupakan hijrah yang bersifat sementara? Cuba kita tanya diri kita masing-masing. Sebenarnya hijrah yang kita lakukan, tuan-tuan, hijrah yang bersifat abadi sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pegang hadis ini, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Nabi bersabda, tak ada lagi hijrah dalam kehidupan kita umat di akhir zaman kecuali dua perkara, perjuangan dan niat yang berterusan. Artinya kalau kita nak berubah, kita kena berusaha membenteras nafsu yang tak baik. Kita lawan nafsu-nafsu yang jahat yang merosakkan kita. Kita menentang syahwat-syahwat yang boleh merosakkan hati budi perasaan kita. Kita melawan segala keinginan yang buruk-buruk dan kita semaikan dengan niat yang betul lillahi ta'ala, bukan kerana yang lain. Kita nak berubah, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jangan jadikan malam hijrah sebagai hanya hari kita berseronok, hari cuti tahunan ataupun cuti public holiday, selesai. Tapi kita berubah. Alangkah hibanya kita, hinanya kita, sedangkan Nabi bersabda sebagai satu peringatan di penghujung ma'al hijrah, sambutan yang kita lakukan pada hari ini. Nabi bersabda, cuba lihat, cuba renung bersama-sama, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal mauti. Inilah asas hijrah, kata Nabi. Orang cerdik itu orang yang sentiasa berjaga-jaga tentang amal ibadatnya, berhati-hati tentang amal ibadatnya, dan dia bersiap sedia untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini konsep hijrah kita pegang, kita tanamkan, insya-Allah kita sebenarnya sedang berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Akhirnya selamat menyambut ma'al hijrah di bulan penuh barakah ini. Moga-moga Allah merahmati kita semua, diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita, umat Islam, walau di mana mereka berada. Selamat menyambut ma'al hijrah untuk tahun ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.